membahaskan undang-undang Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan siap mengikuti pidato kinabatangan menarik perhatian bahawa ada beberapa kesangsian dari rakan dari Barisan Nasional sendiri tentang beberapa peruntukan yang harus dikemaskini. Saya ucap tahniah atas keberanian dan kelantangan rakan yang berhormat kinabatangan. Tahniah yang bertua, beberapa ahli yang berhormat khususnya Ipoh Timur ada menyentuh tentang latar belakang dan dia ada kaitan dengan apa yang nak saya ketengahkan. Kerana rang undang-undang ini dari segi hasratnya adalah penting, bukan semata-mata sebagai reaksi terhadap kritikan tentang bobroknya sistem atau kelemahan bidang penguatkuasaan atau rasuah yang menjadi barah, tetapi apa-apa usaha dalam memantapkan negara hukum, maka isu kewibawaan institusi dianggap penting. Oleh demikian, saya ingin menyentuh dan mengambil perhatian Tan Sri Yang Tertua, memandangkan beberapa undang-undang yang terlalu penting yang nak dipaksa kita luluskan dalam masa terlalu singkat. Suruhanjaya Integriti, Etika Kehakiman, Bank Negara Malaysia, Rang Undang-Undang Keluarga dan Akta Insurans. Kalau kita teruskan, ia akan menghalang ramai rakan-rakan ahli parlimen dari mengambil pendirian. Menyentuh Rang Undang siap ini, saya ingin memulakan dengan menyentuh maksud keselamatan dalam negara. Sanctity of life and property dengan izin adalah sebahagian perkara asas dalam maqasid syariah itu sendiri. Matlamat syariah itu tidak terlepas daripada meletakkan amanah kepada pemerintah untuk menjamin keamanan rakyat. Kita akui bahawa Malaysia umumnya negara aman, tapi kita tidak boleh nafikan masalah jenayah dan kebimbangan rakyat, sehinggakan di beberapa kawasan perumahan rakyat memilih untuk mengadakan peraturan sendiri, kawalan sendiri, kerana mereka anggap kawalan keselamatan oleh pasukan polis gagal menjamin keselamatan mereka, sama ada di bawah keseliaan bekas Menteri Dalam Negeri dulu ataupun Menteri Dalam Negeri sekarang. Tan Sri Yang Tertua, kita tak boleh ketepikan permasalahan ini dan menganggap seperti mana sebahagian daripada rakan saya dari Barisan Nasional yang mengatakan bahawa kita mengambil satu sikap yang terlalu negatif, menganggap bahawa tidak ada kedamaian dan keamanan negara. Saya tidak mewakili pandangan itu, kerana kita akui negara kita relatif lebih aman, tetapi kita tidak boleh biarkan kadar jenayah meningkat dan prestasi pasukan penguatkuasaan, sama ada polis atau maritim atau custom atau immigration, dihinggapi daripada tuduhan-tuduhan, apatah lagi kalau berasas. Sebab itu beberapa tahun dulu bekas Perdana Menteri membentuk Suruhanjaya IPCMC, memberi cadangan yang agak mengejutkan, dan ini dibahaskan. Saya percaya di peringkat Jemaah Menteri berulang kali menerima bantahan kuat dari Ketua Polis Negara dan pasukan polis. Akhirnya kerajaan mengalah, dan saya difahamkan kerajaan mengalah, dan saya nak terus terang dengan Tan Sri Yang Tertua, kononnya imej pasukan polis Melayu ini akan tergugat. Orang-orang Melayu, polis Melayu di semua peringkat ini akan dianggap, akan didera dengan beberapa tindakan kalau mengikut syur Suruhanjaya IPCMC. Pahaman pertahankan Melayu, imej Melayu, walaupun ada kepincangan, ada rasuah, ada penyelewengan, ini tidak tepat.
Saya lebih berbangga dengan polis umumnya dan polis Melayu yang wibawa, yang profesional, yang tidak rasuah. Mengapa harus kita pertahankan kalangan yang rasuah? Ramai anggota polis yang bekerja dengan cukup baik, prestasi yang cukup baik, tahap pengorbanan perkhidmatan yang cukup membanggakan. Mengapa harus polis diperangkap semata-mata untuk mempertahankan beberapa kerat orang atasan polis yang bersekongkol dengan samsing, kongsi gelap, sindiket haram dan perjudian, dan kita memaksa negara kita dan parlimen termasuk kerajaan Barisan Nasional tunduk kepada kelompok ini. Saya tidak mahu buat kenyataan melulu tanpa bukti dan asas. Kalau saudara yang mempertikai, baca aja laporan Suruhanjaya IPCMC, cukup untuk membuktikan satu Suruhanjaya di bawah ketua bekas yang dibuktikan oleh bekas ketua hakim negara yang menjelaskan betapa negara kita menghadapi satu keadaan yang getir lantaran kecuaian pimpinan dan sebahagian dari anggota polis yang menyebabkan image dan tahap profesionalisme polis itu juga dikompromi. Ada yang mengatakan bahawa isu rasuah ini bukan semata-mata diikat dengan Suruhanjaya Integriti kerana ada MACC. Benar, itu isu lain, dan setakat ini setelah heboh war-war tentang MACC, pelaksanaannya entah ke mana. Kes-kes yang kita lapor berbulan-bulan, saya ingat laporan yang saya kemukakan 3-4 bulan yang lalu, baru ada jawapan minggu lalu daripada menteri mengatakan perkara tersebut dirojok kepada MACC. Sudah 6 bulan, soalan pun belum diangkat. Jadi kalau ini yang berlaku, maknanya pelaksanaan MACC itu juga harus dipersoal dan pertikai. Kemampuan mereka harus dipertikai. Ada pandangan sebelum ini yang menyebut tentang rekod suatu negara yang dulunya dibelut dengan permasalahan rasuah, jenayah dan tak profesionalisme rendah seperti Hong Kong, mampu diatasi dengan perundangan yang lebih tegas, pimpinan polis yang lebih profesional dan cukup wibawa. Dan ini berlaku seperti mana disaksikan di Hong Kong, berlaku di New York di bawah Giuliani, tegas, keras, menimbulkan sedikit kontroversi kerana ketegasan, tetapi kerana kejayaan membersihkan pimpinan pasukan polis daripada terlibat dengan komplot, samsing, perasuah dan penjenayah besar. Mengapa kita tidak menunjukkan sedikit pun keupayaan untuk melakukan sedemikian? Lihat saja berpuluh laporan, bukan terhadap menteri. Hari ini kita tidak bicara soal menteri, terhadap pimpinan pasukan polis negara. Bagaimana nak diharapkan kita menambah keyakinan kepada polis? Dan hari ini nak menyelamatkan imej polis Melayu kononnya, dan saya tidak setuju. Saya tidak pernah setuju dengan andaian bahawa polis Melayu itu disamakan, sinonim dengan rasuah. Beberapa pimpinan polis, ya, tetapi kita mahu imej polis itu dipulihkan dengan memulihkan tahap profesionalisme, kewibawaan, dan meletakkan orang yang cukup amanah memikul tanggungjawab ini. Kalau tidak, kita ni seolah-olah sebahagian daripada pimpinan UMNO dan Barisan Nasional seolah-olah terlalu takut kerana rekod dan fail, maka menyerah semuanya kepada polis, walaupun tahu sesungguhnya rekod polis demikian rupa. Laporan